اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah An-Naba. Kita sampai ayat yang ke-12 ayat ke-12. InsyaAllah kita sambung ayat yang ke-13. Ayat 11. Kita sambung ayat 12. Jadi kita minggu lepas habis ayat yang ke-11 kan. Okey. Sebelum kita sambung, kita tengok apa dia antara pengajaran yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada ayat pertama sampai yang ke-11. Antaranya ialah surah An-Naba ni surah Makkiyah. Jadi kebiasaan surah Makkiyah ialah cerita tentang akidah, keyakinan, memasakkan akidah. Proses Mekah ni, proses Makkiyah ialah proses memasakkan akidah. Dan dalam surah An-Naba ialah tentang An-Naba. Allah berkata, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Tentang apakah mereka saling bertanya, iaitu 'anil naba'il 'azim, yang menjadi berita besar, berita gempar kepada orang Mekah setelah Rasul menyampaikan mesej dakwahnya ialah berita An-Nabi'il Azim. Dan sebagaimana kita sebut minggu lepas, An-Nabi'il Azim ni ada 3 maksud. Pertama, Al-Quran. Quran membawa cerita yang sangat besar dan yang sudah lama tidak difikirkan oleh manusia. Bahkan kebanyakan manusia melupainya. Iaitu cerita tentang kehidupan selepas kematian. Dan ada juga ulama mengatakan An-Naba'il Azim ialah cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga ialah tentang hari kiamat. Pendapat yang paling kuat ialah An-Naba'il Azim ialah cerita tentang hari kiamat. Tetapi tiga-tiga tu saling kait mengait. Kemudian mereka saling berselisih. Berselisih makna berapa puak mereka berpecah kepada berapa puak. Sebenarnya walaupun pada zahir mungkin nampak banyak pendapat, banyak puak, banyak kumpulan, tapi sebenarnya hanya berpecah kepada 2 sahaja. Pertama, yang beriman kepada An-Nabi'il Azim. Yang kedua, yang tak beriman. Kemudian Allah bagi amaran kepada sesiapa yang mengingkari kehidupan selepas kematian kepada hari kiamat. Allah bagi tahu, kalla saya'lamun, kelak mereka juga akan yakin dan tahu, dan mereka akan terima hakikat bahawa hari kiamat itu adalah benar. Bila tu? Pertama, kalla saya'lamun, ada pendapat mengatakan ketika kematian. Yang kedua, summa kalla saya'lamun, ketika dibangkitkan daripada kubur. Dan ada pendapat mengatakan summa kalla saya'lamun, yang kedua adalah penegasan kepada yang pertama.
Okey, lepas tu Allah cerita tentang kebesaran dan kehebatan Allah yang menjadi bukti bahawa Allah berkuasa untuk menghidupkan semula manusia yang telah mati dah hancur. Apa dia? Alam naj'alil arda mihada. Allah telah menjadikan bumi ini begitu besar, 7 lapis, tetapi dalam bentuk mihada, dihampar. Nak menghampar bumi yang besar bukan benda yang mudah dan manusia mustahil dapat melakukannya. Hanya Allah sahaja yang berkuasa menghampar bumi yang begitu besar. Kemudian Allah, bukti yang kedua kebesaran Allah ialah wal jibal autada. Allah memasakkan bumi supaya tidak bergoyang dengan gunung ganang. Gunung ganang itu dianggap sebagai autada, pemasak. Kemudian kehebatan Allah juga ialah Allah mencipta manusia berpasangan, ada lelaki, ada perempuan. Ada tua, ada muda, ada gemuk, ada kurus. Kemudian yang keempat, waja'alna naumakum subata. Allah menjadikan tidur bagi manusia itu adalah sebagai satu masa untuk manusia berehat, untuk mendapat tenaga yang baru, untuk bekerja balik. Jadi dah penat, dah letih, dah habis tenaga, macam mana nak dapat tenaga baru? Dengan tidur sahaja. Itu kebesaran Allah. Kemudian yang kelima, waja'alna al-laila libasa. Allah kata kami jadikan malam itu libasa, seumpama pakaian kepada manusia. Kalau siang hari bumi itu cerah, tapi bila malam gelap, dan kalau kita naik kapal terbang kita tak nampak apa-apa. Pokok pun tak nampak, rumah pun tak nampak. Seumpama orang yang memakai pakaian, kita tak nampak dah badan dia. Yang nampak ialah pakaian. Kemudian kebesaran Allah juga, Allah berkata waja'alna an-nahara ma'asha. Allah menjadikan siang hari sebagai tempat ataupun waktu untuk mencari rezeki, untuk mencari kehidupan. Kita berhenti situ kan? Kita sambung ayat 12. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat ke-12 ni adalah antara sambungan cerita tentang kebesaran Allah yang membuktikan Allah mampu berkuasa untuk menghidupkan semula manusia yang telah mati dah hancur. Iaitu Allah kata wa banaina, dan banaina kami bina. Banaina daripada bina. Bina tu dalam bahasa Arab binaun. Binaun bahasa Arab, tapi dimelayukan. Melayu tambah an dia, binaan. Okey, kami telah bina fauqakum, di atas kamu. Sab'an 7. Shidada, shidada kukuh, kuat. Jadi 7 ni apa makna? 7 lapis langit yang kukuh. Jadi apa kebesaran Allah di sini? Dalam perkataan apa? Yang apa dia yang Allah sebut dahulu? Bumi 7 lapis juga. Tapi antara bumi dengan langit, mana yang lebih menunjukkan kehebatan dan kebesaran Allah? Langit. Kenapa? Sebab tu Allah sebut apa dulu? Fauqa. Hebatnya aku ialah aku membina atas. Nak bina atas dengan bawah, bawah lebih mudah. Bawah tak perlu tiang. Tapi aku bina atas ni, atas kepala kamu tanpa tiang, dan lagi hebat, dia adalah 7 lapis.
Dan bila 7 lapis tanpa tiang, dia mesti kukuh. Kalau tak kukuh, selapis pun roboh. Kan? Kalau tak kukuh, yang kat bumi pun boleh roboh. Ada yang buat stadium belum pakai dah roboh. Cuba buka surah Az-Zariyat ayat 47. Was-samaa banainaha biaidin wa inna lamusiun. Okey. Allah kata apa? Was-samaa, dan langit, banainaha, sama lebih kurang ni. Kami telah membinanya biaidin. Apa makna biaidin? Salah. Ada orang terjemah aidin tangan, salah. Dia kalau aidin sepatutnya bahasa Arab apa dia? Allah sebut dalam Quran dia ada berapa tangan? Bal yadahu mabsutatani. Bahkan dua tangan Allah luas. Sebab orang Yahudi menuduh Allah ni kedekut. Sebab Allah minta pinjaman daripada hamba dia. Maghlulatani. Allah jawab, bal yadahu mabsutatani. Bahkan tangan Allah tu sangat pemurah, luas. Jadi kalau dua tangan, bi yadai dalam bahasa Arab. Bi yadayya. Kalau satu tangan, yadun, bi yadi. Bi yadin. Tapi sekarang bi aidin, dia kalau jamak yadun apa dia? Kalau bahasa Inggeris tangan apa dia? Satu. Kalau plural? Kenapa bahasa Inggeris boleh jawab, bahasa Arab tak boleh jawab? Dia kalau jamak ID. Sebab tu ramai orang keliru, dia kata apa ni? BID iaitu jamak dengan tangan-tangan. Salah. Sebab Allah sebut dalam Quran dia dua tangan. Laisa kamitsli syai'un. Allah tak sama. Tangan Allah tak mungkin sama dengan makhluk. Dua. Kalau ID banyak, bukan. Sebab tu ID dalam bahasa Arab makna dia bukan tangan, iaitu kekuatan. Kami bina langit itu, kami binanya dengan kekuatan. Yalah, kalau tak ada kekuatan boleh tak nak bina rumah? Tak ada. Nak bina rumah pun tak boleh, apalagi nak bina langit 7 lapis. Dan wa inna lamusi'un. Dan sesungguhnya kami, apa dia? Musi'un. Pasti sangat luas kekuasaan kami. Jadi kalau setakat nak bina langit 7 lapis yang besar tu tak ada masalah. Sebab kekuasaan kami, kudrat kami terlalu besar dan luas. Okey. Okey. Ada saya tengok video dokumentari. Ada Syekh Arab yang antara Syekh Arab yang paling kaya. Pernah dengar tak Syekh Talal? Tak pernah. Talal. Pernah dengar kan? Saya tengok video dia, dia beli jet peribadi 50 juta. Kemudian dia muatan untuk 200 orang lebih kurang, tapi dia renovate apa semua. Dia buat untuk jet peribadi dia semuanya emas. Tandas, mahkota tanda pun emas. Tengok kan? Bila kita tengok video tu kita kata apa? Apa perasaan kita? Oh, kaya gila. Luar biasa kan? Betul kan? Tapi bila Allah bagi tahu dia cipta langit 7 lapis, kapal terbang duduk bawah langit tu, tak ada siapa rasa apa-apa kan? Kenapa? Dan ayat ni pun dibaca setiap hari.
Dan langit pun dilihat setiap hari. Betul kan? Tak ada perasaan. Sebab hati kita dah ditutupi dengan ran. Kalla bal rana ala qulubihim. Hati manusia ada ran, iaitu cinta dunia, takut kematian. Jadi tengok kebesaran Allah tak rasa apa-apa. Kemudian Allah kata waja'alna, dan kami jadikan siraja. Siraj, lampu. Tapi sebenarnya di sini Allah nak bagi tahu matahari. Kami jadikan sirajan, matahari, seumpama lampu. Dan wahaja. Wahaja apa makna? Yang menerangi, yang memberi cahaya. Okey, apa yang Allah nak beritahu? Apa yang Allah nak beritahu ni? Kami jadikan matahari itu sebagai lampu yang menerangi. Boleh faham? Boleh faham? Yang memberi cahaya, yang sumber kehidupan. Itu yang tersurat, yang tersirat. Dia ada satu Umar bin Abdul Aziz. Dia pusat pemerintahan dia masa dia kerajaan Umayyah, dan pusat pemerintah di Damsyik. Jadi dia solat malam di Masjid Damsyik tu, dia baca ayat ni. Al-waqi'ah laisa iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kazibah khafidatun rafi'ah. Ada ulang ayat ni tengah malam tu sampai subuh. Jadi ada seorang mendengar, orang tu tak tahu dia tu adalah Amirul Mukminin. Dia tanya, kenapa kamu asyik mengulangi ayat yang sama? Khafidatun rafi'ah, khafidatun rafi'ah. Kita kalau ulang 10 kali, boleh tak ulang lagi kali ke-11? Tak sampai ke-10 pun. Kan? Maka dia kata apa? Khafidah tu apa makna? Ini cerita pasal waqi'ah hari kiamat. Allah kata, iza waqa'atil waqi'ah, bila berlaku kiamat. Laisa li waqa'atiha kazibah. Dan bukanlah hari kiamat itu satu cerita dusta. Dan antara perkara besar hari kiamat apa dah? Khafidah. Allah merendahkan. Hari kiamat, sifat hari kiamat apa dah? Merendahkan sekumpulan manusia, dan rafi'ah, mengangkat sekumpulan manusia. Jadi kenapa Umar bin Abdul Aziz mengulangi ayat ni berkali-kali sampai subuh? Sebab dia kata, bila Allah merendahkan seseorang di hari kiamat, maka tidak ada sesiapa yang boleh meninggikannya sampai bila-bila. Dan bila Allah mengangkat seseorang pada hari kiamat, maka tidak ada sesiapa yang boleh merendahkannya sampai bila-bila. Makna apa tu? Kalau nak cari kemuliaan, pastikan kemuliaan dia akhirat. Kemuliaan di dunia belum tentu dia akan terus mulia sampai ke akhirat. Dan siapa yang hina kat dunia, belum tentu dia akan hina sampai di akhirat. Jadi ayat ni menusuk hati dia sampai dia ulang-ulang. Okey. Jadi ayat ni apa maksud? Kami jadikan matahari itu sebagai siraj, wahaja. Satu, pastilah Allah nak begitu kekuasaan dia. Apa kekuasaan Allah dalam ciptaan matahari? Satu matahari, tapi satu matahari, kemudian jarak dia jauh tak dengan bumi? Jauh. Tapi dia boleh menerangi satu dunia. Bila matahari keluar, terbit, ada tak satu tempat yang tak kena cahaya matahari? Tak ada.
Okey, kita boleh tak buat satu lampu je untuk menerangi Shah Alam saja. Bukan satu Malaysia, bukan satu dunia, satu Shah Alam. Tak payahlah satu Shah Alam, satu Bukit Jelutong je. Satu lampu, boleh? Tak ada. Yang lampu kita sebiji itu pun hanya menerangi satu bilik. Ini ustaz seorang mengajar 2 spotlight kan. Itu pun nak buat lampu tu perlukan apa? Perlukan buat kajian, perlu kertas kerja, perlu mesyuarat, perlu ada kos, perlu ada kilang, perlu ada masa. Betul? Perlu ada pekerja. Baru keluar satu lampu yang hanya boleh menerangi kadang-kadang satu bilik je. Itu pun kadang-kadang terpadam. Betul? Tapi Allah cipta satu matahari boleh menyinari satu dunia dan kekal, tak akan padam sampai bila-bila, sampai kiamat. Kemudian matahari ini memberi apa? Cahaya. Cahaya apa faedah untuk kita? Walaupun jaraknya jauh, tapi cahaya matahari, kepanasan matahari sampai ke bumi. Bahkan Nabi kata satu masa, bila kamu iza ishtadda al-har fa'abridu bis-salah. Bila panas tu terlampau sangat, sejukkannya dengan waktu dengan solat. Sebab tu disunatkan. Kalau zuhur tu terlalu panas, kita tak, di Malaysia tak sampai cuaca macam tu. Kalau kita duduk tanah Arab kan, di Mekah kalau kadang-kadang cuaca panas, sangat-sangat panas. Maka Nabi kata, kalau panas sangat, tunggu sejuk baru solat. Kenapa? Mana kalau ada 2 waktu solat yang dibolehkan lewat. Satu solat Isya, yang kedua solat Zuhur. Sebab apa Nabi kata, bila terlalu panas, lewatkan sedikit solat Zuhur. Supaya solat kamu khusyuk. Kita kalau dah panas sangat kan, khusyuk tak solat? Tak, sebab dalam aircon pun tak khusyuk. Cuba kita tengah solat, aircon terpadam, kipas terpadam. Terus khusyuk ke dah goyah? Blackout ke? Jadi Allah nak bagi tahu cahaya matahari, walaupun matahari jarak jauh, tapi kepanasan dia kadang-kadang macam Nabi kata apa? Macam hembusan api neraka Jahannam. Daripada apa? Baru matahari, belum neraka. Cuba bayangkan matahari di akhirat besok, di pada mahsyar. Berapa jaraknya? Dan di sini juga rahmat Allah, berapa banyak Allah dengan matahari ini, manusia jimat kos bilion sebab matahari. Cuba bayangkan malam berapa kos elektrik kita. Sebab gelap kan, kita terpaksa pakai elektrik. Berapa? Ada orang sampai 1,000 sebulan kan? Ada orang sampai 2,000. Cuba bayangkan, kalau siang pun gelap, berapa kos elektrik dia? Oh, TMB kaya gila kan? Kalau semuanya gelap. Jadi Allah nak jimatkan. Dengan matahari ni, jimat kos banyak. Dan dengan matahari juga, Allah hasilkan apa? Kehidupan. Manusia perlukan matahari. Tumbuh-tumbuhan perlukan matahari. Buah-buahan perlukan cahaya matahari untuk masak. Kan, haiwan perlukan. Jadi kalau kita fikir tadabbur, kita akan semakin rasa, satu, kebesaran Allah. Yang kedua, sayangnya Allah kepada kita. Okey, wa anzalna, dan kami turunkan. Bila ini cerita panas, maka lepas tu cerita sejuk. Apa dia? Wa anzalna, kami telah turunkan minal, dari mu'sirat. Mu'sirat apa dia? Awan. Tapi kena awan dalam bahasa Arab apa dia? As-sahab. As-sahab. Ataupun al-ghaib. Kenapa Allah tak guna dua perkataan ni? Mu'sirat. Mu'sirat apa makna dia? Blend. Dia kalau kita beli jus di Mekah ke, dia panggil apa tu? Asir. Asirun. Jus. Sebab apa? Sebab dia daripada hasil perahan. Jadi mu'sirat tu ialah
perahan yang diperah. Allah nak bagi tahu awan tu macam kita perah baju yang ada air, kita perah baju yang ada air, akhirnya apa? Keluar air. Macam itulah proses Allah turunkan hujan. Dalam awan tu ada hujan, kemudian Allah perah, kemudian keluarlah hujan. Wa anzalna minal mu'sirat, daripada awan ma'an, air, sajajah, yang sajajah apa dia? Yang banyak. Banyak kan? Banyak ataupun mencurah-curah. Kehebatan Allah apa dia? Allah boleh turunkan air daripada awan, bukan tangki. Bukan ada tangki dan tidak ada paip pun. Kalau kita naik kapal terbang, kita langgar. Bukan kita lah kapal terbang, langgar. Langgar awan tu terpercik tak air? Tak ada kan? Tapi bila hujan, tiba-tiba keluar air. Itu kehebatan Allah. Dan awan ni, kadang-kadang awan tu tak besar pun. Tapi bila keluar air tu macam beribu-ribu tangki. Kan, kadang-kadang hujan tak henti-henti. Kemudian air yang banyak. Apa faedah? Apa faedah air ni? Linukhrija, supaya kami keluarkan. Bihi dengannya, iaitu dengan air. Habban. Habban, biji-bijian. Seperti apa ni? Biji gandum, padi. Kemudian wanabata, dan tumbuh-tumbuhan. Okey, kenapa Allah sebut habban dulu baru nabat? Nabat ni umumlah, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Kenapa Allah sebut habban dulu? Tak, ini bijian ni macam gandum. Dah gandum tak jadi buah lain dah, jadi gandum lah. Benda yang paling asas makanan manusia, habba. Yang kedua tu makanan haiwan. Dan manusia makan juga, tapi ada okey, tak ada pun tak ada masalah. Sebab makanan asalnya di sini. Kan? Habban wa nabata. Buah-buahan duduk kat mana? Nabata. Jadi kat dunia buah-buahan tak penting. Betul? Orang boleh hidup tanpa buah-buahan. Tapi dia akhirat besok, apa makanan utama? Gandum ke, padi, beras ke, buah-buahan? Makanan utama. Kenapa? Dia sebenarnya buah-buahan pun bukan makanan utama. Sebab dia syurga tak lapar pun. Tak lapar dan tak kenyang. Untuk seronok je. Untuk seronok je. Okey. Habban wa nabata. Jadi habban wa nabata ni daripada hasil daripada apa ni? Dua ni. Kalau tak ada air, habban wa nabata tak tumbuh. Kalau ada air, matahari tak ada, pun sama. Betul? Kalau ada matahari, air tak ada, yang tu tak ada. Kenapa Allah nak bagi tahu? Allah keluar tumbuhan melalui prosesnya ada air dan ada cahaya matahari. Boleh tak Allah tumbuhkan buah-buahan, benih-benih semua tanpa matahari, tanpa air? Boleh tak? Boleh. Kenapa perlu proses tu? Kan Allah tu hebat, kun fayakun. Supaya manusia, tapi tak fikir-fikir pun. Ya? Yang mana lebih menunjukkan kebesaran? Kun fayakun ke ada proses? Kun fayakun lah. Tapi benda tu boleh nampak. Apa dia? Benda yang boleh nampak. Yalah, kun fayakun pun boleh nampak juga. Macam Allah kata pada Bani Israel, kunu qiradatan khasi'in.
Sekarang jadi kera. Kalau Allah kata, okey, aku akan jadikan kamu kera, tapi ambil masa 3 hari. Mula keluar bulu. Lepas tu muka bertukar. Mana lebih hebat? Allah kata, sekarang jadi kera. Tak sampai satu saat, semua bertukar. Mana lebih menunjukkan kehebatan Allah? Okey, kalau itu menunjukkan kehebatan Allah, kenapa perlu proses ni? Jadi Allah, pertama Allah nak mengajar manusia supaya nak buat apa-apa kena ada perancangan dan kena ada usaha. Jangan duk fikir khayal aja, tunggu benda tu datang. Jadi Allah nak mendidik hamba dia supaya nak buat apa-apa, mesti merancang, mesti ada usaha, mesti ada masa dia. Satu. Yang kedua, Allah nak mengajar manusia supaya jangan malas. Kalau Allah tiba-tiba keluar tumbuhan, apa jadi pada manusia? Tak perlu ada kebun, tak perlu tanam, tak perlu serah, tak perlu baja. Apa jadi manusia? Malas bekerja lah. Kenapa tak bekerja? Alah, sekejap lagi tumbuhlah. Kan? Macam Allah bagi pada Bani Israel, apa dia? Manna dan salwa, apa jadi? Bukan setakat jadi pemalas, jadi lemak pula kan. Dia boring makanan tu, minta pula yang lain. Okey. Jadi di situ ada proses tarbiyah. Allah nak didik kita supaya berusaha. Nak apa-apa kena usaha. Wa jannatin, dan jannat, kebun. Kebun-kebun alfafah yang takkan kebun rendah. Dia bila sebut kebun ni basatin umum. Kebun durian, kebun rambutan, kebun anggur, kebun kurma. Ada yang tinggi, ada rendah kan. Jadi alfa ni makna yang subur ataupun makna kalau dahan tu lebat, dia panggil apa? Rendang. Rendang. Rendang kan? Dia pokok dia banyak. Rimbun. Apa-apa je lah. Kalau bahasa Arab, penjual bahasa Arab. Bahasa Arab ni lah. Mana Allah nak bagi tu dia subur. Tanda dia subur apa dah? Dahan tu banyak, buah-buahan pun banyak. Dan kenapa dia dipanggil jannat? Jannat dipanggil jannat sebab kebun bila dah lebat, dahan pun banyak, dia akan melindungi orang yang duduk di bawah tu. Lindungi daripada kepanasan matahari. Bila dia duduk bawah kebun tu, orang tak akan nampak dia. Kalau daripada atas lagi tak nampak. Tak nampak, itulah dia panggil jannat. Sebab itulah semua perkataan bahasa Arab yang bermula, yang ada huruf jin dengan nun, makna dia tak nampak. Jannah ni daripada jinnun. Jinnun makna dia terlindung ataupun tersembunyi ataupun tak nampak. Jadi kenapa pokok-pokok yang rendang dipanggil jannah? Sebab kalau orang duduk kat bawah, tak nampak. Orang lain tak nampak dia. Jin. Kenapa dipanggil jin? Sebab tak nampak. Janin. Janin daripada jin dengan nun. Sebab apa dia panggil janin? Sebab duduk dalam perut tak nampak. Apa lagi? Majnun. Majnun daripada jin dengan nun. Apa yang terlindung? Akal dia. Akal dia. Orang gila ni akal dia dah terlindung ataupun tertutup. Sebab tu dipanggil majnun. Dan syurga pula dipanggil jannat. Sebab apa? Sebab syurga cerita ghaib. Cerita tak nampak. Okey. Kemudian Allah kata apa? Sekarang, ini cerita ni, daripada awal ayat sampai ayat 16 ni, cerita tentang kebesaran Allah yang membuktikan bahawa Allah sebenar berkuasa menghidupkan semula manusia yang dah mati. Sebab itulah poin yang orang kafir, orang musyrik Mekah, khususnya tak percaya. Apa yang mereka tak percaya?
Lepas mati, tulang dah hancur, tak mungkin. Jadi Allah sebut, berbagai-bagai bukti Allah mampu menghidupkan semula, walaupun dah mati, dah hancur. Okey? Lepas tu Allah balik cerita asal. Cerita asal surah An-Naba' apa dah? Amma yatasa'alun anin? Cerita pasal hari kiamat. Allah balik semula cerita pasal hari kiamat. Aku dah bagi tahu bukti, aku harap kamu percayalah. Kalau kamu tak percaya, itu masalah kamulah. Inna, sesungguhnya, yauma, hari al-fasli. Apa hari fasli? Fasli, pisah, keputusan, hari hukuman, hari, diterjemah apa keputusan? Hari keputusan. Kana adalah miqata. Telah ditetapkan. Apa maksud? Pertama, Allah namakan ini hari kiamat. Tapi kita tahu ke hari kiamat ni banyak nama. Al-Qari'ah, As-Sakhah, Al-Tamah, Al-Ghashiyah, Yaumul Akhir, Al-Waqi'ah. Salah satunya Al-Fasli. Dan setiap nama ada maksud yang tersendiri. Okey, sekarang kenapa Allah namakan hari kiamat ni hari Faslu? Kenapa? Dia Allah nak bagi tu sesuatu pada kita dengan perkataan tu. Kenapa? Setiap yang kita lakukan, sebenarnya balik pada ayat pertama kedua. Amma yatasa'alun anin naba'il azim, kemudian allazi hum fi mukhtalifun. Manusia berselisih. Betul? Bila berselisih, sepatut kita selesaikan masalah. Tapi selesai tak masalah manusia yang tak percaya pada hari kiamat? Selesai tak? Sampai bila ni? Sampai yaumil fasli. Di sini baru selesai. Jadi orang yang tak percaya pada hari kiamat ni sampai kiamat. Tak ada siapa yang boleh selesaikan. Bila yang waktu selesainya, iaitu hari kiamat. Jadi Allah kata, pada hari kiamat Allah akan putuskan siapa yang tak percaya, siapa yang percaya. Kemana mereka ini? Dan di sini juga Allah nak begitu, tugas kita, kalau kita sebagai pendakwah, tugas kita beda. Menyampaikan, bukan menghukum. Jangan hukum, kamu sesat. Tak, itu kerja Allah. Dia tak nak terima, jangan paksa. La ikraha fiddin. Allah sebut dalam surah apa ni? Antara ayat menunjukkan, Allah kata, saya sebut makna, kemudian sebut ayat tu. Berbezalah kamu, berpisahlah kamu, wahai orang-orang yang berdosa. Di akhirat besok, Allah berkata kepada orang berdosa. Kan kat dunia bercampur, orang beriman, orang berdosa, orang kafir. Kadang-kadang duduk satu tempat, betul? Kadang-kadang satu rumah, kadang-kadang satu majlis. Dan lagi teruk apa dia? Orang kafir duduk di atas, orang Islam duduk di bawah, kan? Duduk satu tempat, bercampur gaul semua. Tapi bila di akhirat Allah kata apa? Kamu kafir kan? Jauh. Asingkan diri. Kamu orang berdosa kan? Asingkan diri. Kamu orang beriman, duduk kat sini. Di situ nampak jelas perbezaan. Okey, ayat apa tu? Ayat apa, surah apa? Ingat bila saya bertanya tu, biasa surah tu orang Melayu suka baca lah. Yasin, ayat apa? Saya saja sebut makna sebab saya kira dah lama baca, mesti faham ni. Asingkan diri kamu, wahai orang-orang yang berdosa. Lambat nak cari itu. Surah Yasin ada berapa ayat? Tak apalah, saya bagi hint. Wamtazu. Wamtazu al-yawm kan? Ayyuhal mujrimun. Ayat berapa? Di antara ayat 1 hingga ayat akhir lah. Ayat berapa?
Wamtazu al-yawm ayyuhal mujrimun. Tak jumpa? Dia type je perkataan imtazu keluarlah. Dia dalam Quran satu ni je perkataan imtazu. 59. Surah Yasin ayat 59. Nampak sangat orang Melayu baca tak faham. Okey, cuba kita terjemah balik. Wamtazu apa makna? Imtazu daripada imtiaz ataupun memayyiz. Kalau budak tu memayyiz apa makna? Dia tahu beza mana yang baik, mana yang buruk. Jadi Allah kata, bezakan diri kamu. Asingkan diri kamu hari ini, wahai orang mujrimun. Kalau kamu kat dunia, kamu bercampur duduk dalam kampung orang Islam, duduk dalam satu office. Kadang-kadang kamu jadi ketua, kamu jadi bos, tapi sekarang tak ada. Kamu sekarang khafidah, direndahkan, asingkan diri. Jangan duduk bersama orang yang beriman. Itu maksud juga yaumul fasli, hari yang Allah hukum dan Allah pisahkan. Okey, yauma, pada hari itu saya nak sebut satu ayat ni. Ayat ni kalau kita faham, insya-Allah boleh menyentuh hati kita. Buka surah Al-Hadid. Al-Hadid. Allah tak ingat dah ayat 59 ke apa. Ayat dia ada naktabis min nurikum. Ayat 13. Yauma, yauma. Cuba baca. Yaqulul munafiqun wal munafiqatu lillazina amanu unzuruna naktabis min nurikum. Apa tu? Qila irji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi ar-rahmah wa zahiruhu min qibalihi dah. Okey, cuba kita tadabbur. Allah cerita, Allah rakam apa yang berlaku. Ada pendapat mengatakan ni bila berlaku? Masa titian sirak. Jadi kalau kat dunia, siapa yang biasanya duduk dalam kumpulan orang Islam? Rupa dia, perbuatan dia siapa? Orang munafik. Allah cerita Allah munafik. Yauma, hari itu berkata munafikun, orang munafik lelaki, wal munafiqat, dan munafik perempuan. Munafik ada dua jantina, bukan lelaki saja. Lillazina amanu, mereka berkata pada siapa? Kepada orang beriman. Unzuru, tunggu kami. Ini masa atas titian sirak tu. Naktabis min nurikum, untuk kami, untuk kami mendapat cahaya. Ada pendapat masa titian sirak, masa naik titian sirak, orang Islam dan orang kafir ada cahaya, dua-dua ada cahaya. Sampai satu masa orang munafik Allah tarik cahaya. Bila tarik cahaya dia kata apa? Wahai orang beriman, tunggu sekejap, kami nak ambil cahaya kamu, sebab cahaya kami dah padam. Okey? Naktabis min nurikum. Qila, maka dia kata pada orang kafir, orang munafik, irji'u, patah balik ke belakang, patah balik belakang kamu,
faltamisu nura, carilah cahaya kamu. Kan? Ada dalam tafsir mengatakan orang munafik ni kata apa pada orang beriman? Kan kita duduk sama-sama dulu, solat satu masjid, pergi umrah satu syarikat travel agent kan. Duduk hotel yang sama, imam pun sama, baca Quran sama-sama, duduk kelas sama-sama. Kenapa tak boleh bagi cahaya tu pada kami? Kita kan sama-sama. Tengok Allah nak bagi. Rupa dia beriman, tapi hatinya munafik. Maka bila itu Allah kata faduriba bainahum, lalu diletak sur, pagar, benteng, dinding di antara orang beriman dengan orang munafik. Yang lahu babun, dan dinding tu ada pintu. Batinuhu, katalah ini orang beriman, mukmin. Ini sebelah ni ada cahaya. Dan orang munafik sebelah sini. Sebelah ni ada apa? Sebelah dalam ni ada cahaya dan ada rahmat Allah. Wa zahiruhu, dan sebelah belakangnya daripada arah orang munafik ada azab. Cahaya ditarik, kemudian diletak azab. Inilah beza. Jadi Allah bagi peluang mereka berjalan bersama orang beriman di permulaan. Sebab apa? Kenapa? Allah nak supaya mereka lagi kecewa. Dulu kamu dah orang beriman kan, kamu berpura-pura kan, kamu berlakon kan. Mana lebih kecewa? Allah asingkan daripada awal, ataupun Allah asing setelah mereka dah ada harapan? Jadi berhati-hatilah orang yang berpura-pura duduk dalam jemaah Islam. Cakap ayat Quran, cakap hadis kan, serban besar. Kutuk orang tak pakai kopiah. Okey, pada hari itu yunfakhu ditiup fisur, pada sur. Dia terjemah apa? Apa dia? Kita tahu tak sangkakala ni bahasa apa? Indonesia ke bahasa Malaysia? Tahu? Tak tahu kan? Tak tahu tak bahasa Malaysia ke bahasa Indonesia? Tak tahu. Kalau tak tahu bahasa apa, memang tak faham apa makna sangkakala. Faham tak sangkakala? Dia tak kata trompet, dia kata sangkakala. Trompet lain, sangkakala lain. Tengok terjemahan Quran, kita terjemah dengan bahasa yang kita tak faham berpuluh-puluh tahun, dan kita tak pernah bertanya pun. Apa makna sangkakala kan? Sur bahasa Arab tak faham, lepas tu terjemah pula dalam bahasa yang tak faham juga. Tak, tiupan tu perbuatan. Sur ni benda. Alat. Dia macam lah, bukan trompet kan. Dia macam. Sebab bila nak tiup ada mesti satu alat kan, yang boleh letak kat mulut kan. Dia macam tu. Ada pendapat mengatakan dia sebesar bumi. Sebab apa? Sebab siapa yang tiup ni? Malaikat apa? Nama malaikat Israfil ke Munkanakir? Israfil. Okey, bila dia tiup, berapa kali tiup? Tak, tiupan yang pertama semua mati, tapi tiup sekali je. Dan tiupan yang kedua sekali tiup juga, dan semua hidup dan jadi tak boleh kita terjemah trompet kan. Trompet ni kalau kita tiup, berapa ekor semut mati? Dia benda tu besar. Tiup sekali je, sekaligus semua mati. Dan tiup sekali lagi, sekaligus semua bangkit dan hidup. Saya tak tahu nak terjemah. Terjemah sangkakala kita sendiri pun tak faham. Pada yang terbaiknya tak payah terjemah lah, yang penting faham. Sur. Dia tiup pada sur.
Alat. Dan alat tu besar. Maka bila dia tiup je, ini tiupan yang kedua, tapi sekali tiup je, fatatuna. Lalu ta'tun apa? Kamu datang afwaja. Afwaja jamak, plural. Kalau satu faujun. Jamak dia afwaja. Dua-dua ada disebut dalam Quran. Perkataan satu mufrad faujun ada, afwaja pun ada. Okey, kalau faujun disebut dalam ayat apa, surah apa? Ini pun surah yang orang Melayu selalu baca. Surah apa yang ada perkataan faujun? Maknanya dia kumpulan. Kalau afwaj, berkumpulan. Setelah cari baru jumpa kan. Faujun. Apa dia? Cuba baca. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir. Apa maksud? Setiap kali dicampak ke dalam neraka faujun, bukan afwaj. Mana Allah nak beritahu dicampak, ahli neraka dicampak mengikut kumpulan. Satu kumpulan. Bukan berkumpulan. Berdasarkan apa? Ada pendapat mengatakan berdasarkan dosa masing-masing. Ini kumpulan kaki minum. Ini kumpulan yang tak solat. Ini kumpulan kaki bid'ah. Okey? Tetapi di sini Allah kata apa? Hari itu, bila ditiup di sur, maka ada ayat dibuang ni. Allah tak sebut, ringkas. Sepatut disebut macam ni. Hari itu ditiup. Masa tu manusia mati kan? Duduk dalam kubur. Ayat macam ni. Hari itu ditiup pada sur, maka manusia hidup. Lepas tu fatatuna. Tapi bahasa Al-Quran ringkas. Benda yang tak perlu disebut, dia tak sebut. Okey, lalu kamu semua datang berafwaja. Berbondong-bondong. Ialah berapa ramai ni? Dalam satu masa kan? Yang mati ditanam, yang mati terbakar hangus, yang mati dimakan ikan paus, yang mati MH370, semua keluar masa tu. Okey. Ada satu lagi ayat dalam surah Lazim yang Allah sebut afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Surah apa? Surah An-Nasr ke surah Izzajah? Apa makna tu? Cerita tentang apa? Iaitu bila kota Mekah dibuka, Allah kata pada Nabi, kamu melihat manusia orang Mekah ketika itu masuk Islam berbondong-bondong. Subhanallah. Masa Nabi duduk kat Mekah 13 tahun, yang masuk Islam seorang. Bila Nabi keluar, pergi Madinah, datang balik lepas 8 tahun, masuk Islam bukan seorang-seorang dah, bukan berahsia, berbondong-bondong. Sebab tu Allah kata iza ja'at nasrullah. Kenapa? Sebab pertolongan Allah. Allah yang jadikan macam tu. Okey. Ada satu ayat cerita tentang manusia bila ditiup kali kedua, sekali tiup je semua sekaligus bangkit hadir. Tiba-tiba semua sekali hadir di satu tempat dengan sekali tiupan saja. Ingat tak ayat tu? Dia surah Yasin juga. Surah Yasin juga. Fa iza hum muhdarun. Fa iza hum ladaina muhdarun.
Ayat 59. Apa dia? 50? 53. Cuba baca sebelum tu. In kanat illa sayhatan wahidah wa iza hum jami'un ladaina tengok Allah kata apa? In kanat, tidaklah ia melainkan satu pekikan, satu jeritan saja, satu tiupan. Kenapa Allah kata hanya satu pekikan saja? Dia dah tengok dalam bahasa Arab, kalau sebut sayhatun dah menunjukkan satu. Sayhatun dah menunjukkan satu, tapi Allah sebut lagi wahidah. Sebenarnya wahidah tak perlu, sebab sayhatun dah menunjukkan satu. Tapi kenapa Allah sebut lagi perkataan wahidah? Macam saya kata, bagi saya pen satu. Bila sebut pen tu satu kan? Kenapa sebut satu? Sebab Allah nak tegaskan bahawa berlakunya kehebatan Allah. Apa dia? Semua tu faiza, tiba-tiba mereka jami'un, semua sekali, ladaina, di sisi kami, muhdarun. Semua, tak tahu berapa ramai kan, berapa bilion manusia daripada sejak Nabi Adam sampai kiamat, sekali tiup sahaja sayhatun wahidah, semua bangun. Menunjukkan apa? Kehebatan Allah. Jadi Allah tak perlu tiupan dua kali untuk bangkitkan semua. Tak perlu tiupan ketiga. Sekali je. Boleh ya? Macam kita kalau nak kejut anak kan, berapa kali kita menjerit baru dia bangun? Itu bukan nak mematikan, nak Okey. Wa futihat, dan futihat telah dibuka. As-sama', langit. Tengok, sekarang ditiup kali ke berapa ni? Kali kedua. Mana tahu kali kedua? Sebab semua bangun dan datang berbondong-bondong. Kalau tiupan semua yang pertama, mati semua kan? Okey. Lepas tu Allah kata apa? Dibuka pintu langit. Dibuka ni dalam tafsir mengatakan insyaqqat, terbelah. Sebenarnya langit terbelah ni berlaku bila? Tiupan pertama ke yang kedua? Tapi kalau ikut ayat ni, ini berlaku setelah tiupan. Jadi saya baca tafsir Syekh Saleh Utsaimin, dia kata ni berlaku setelah tiupan yang kedua. Sebab ikut turutan dia. Maknanya setelah ditiup kali kedua, manusia berkumpul daripada mahsyar, langit terbelah juga. Sebab apa? Allah nak tunjuk kehebatan Allah dan juga nak menimbulkan rasa gerun manusia kepada kehebatan Allah. Tengok kosong kan? Lagi menakutkan, kosong. Fakanat, lalu ia menjadi abwab, apa dah? Pintu-pintu. Pintu-pintu jalan-jalan. Nanti orang tanya, habis kata matahari sejengkal. Langit dah tak ada. Macam mana matahari duduk kat mana pula? Macam mana nak jawab? Mesti ke bila ada matahari, mesti ada langit? Tak mestinya. Allah boleh tak jadikan matahari tanpa langit? Boleh je. Sebagaimana Allah jadikan langit tanpa tiang. Okey. Kemudian wasuyirat, dan suyirat suyirat mana di sara yasiru digerakkan, makna dihancurkanlah. Bumi, gunung kalau berjalan tu makna apa tu? Kita kalau tengok pokok kelapa berjalan, apa jadi? Dijalankan gunung
gunung. Fakanat, lalu ia adalah sarab apa? Fata Morgana. Fata Morgana. Apa makna Fata Morgana? Nampak macam ada, tapi bila dekat tak ada. Contoh macam kita siang hari kan, tengok atas jalan tu macam ada air kan. Kita pun slow je, takut merecik. Tengok-tengok tak ada. Ni begitu juga. Gunung yang besar kokoh tu hancur. Dan ketika itu orang nampak macam ada gunung. Debu-debu tu, serpihan gunung tu nampak macam ada. Tapi bila sampai dekat, semua tak ada dah. Dia ada proses ni gunung kan. Kalau sebelum berlaku kiamat, pertama gunung tu akan pecah. Lepas tu jadi apa? Tak, dalam surah Al-Qari'ah. Jadi seperti kal ihnil manfush, seperti bulu yang berterbangan. Kemudian hancur lebur. Hancur lebur. Jadi itu proses dia lah. Okey, kemudian Allah beritahu inna jahannam fata morgana. Macam mana aja dah? Betul? F-A-T-A Fata Morgana. Dia bahasa Inggeris ke bahasa Melayu? Bahasa Inggeris. Bahasa Melayu apa dia? Oh, bayang-bayang. Dia bahasa, kalau bayang-bayang bahasa Arab lain pula. Okey, kemudian Allah beritahu pula keadaan neraka. Keadaan neraka setelah ditiup yang kedua, manusia keluar daripada kubur, berkumpul semua, langit pun dah terbelah. Kemudian Allah cerita keadaan neraka pula. Sesungguhnya Jahannam, neraka Jahannam. Jahannam ni apa makna dah? Dalam dan gelap. Kanat mirsada adalah mirsad. Apa makna? Dia rasada ni makna mengintip. Mengintai, mengintip. Kalau mirsada, tempat mengintip. Sesungguhnya neraka Jahannam ada tempat mengintip. Siapa yang mengintip ni? Penjaga neraka. Apa yang Allah nak beritahu ni? Kita kalau duduk dalam penjara, pengawal penjara sentiasa memerhati kita dengan tak ada siapa memerhati. Mana lebih relax lah. Allah nak beritahu, dahlah kena bakar dalam neraka. Dan ditambah satu lagi, azab dari segi mental, iaitu ahli neraka tahu ni, penjaga neraka sentiasa memerhati. Perhati apa ni? Dia ni betul-betul kena bakar tak? Api perlahan ke tak? Boleh? Tempat mengintip. Makna hidup ahli neraka ni sentiasa dalam ketakutan. Kemudian neraka Jahannam ni untuk siapa? Litaghina. Untuk tengok rahmat Allah. Allah beritahu neraka Jahannam menakutkan, dan Allah beritahu sebab apa mereka masuk neraka Jahannam. Allah beritahu sebab supaya kita jangan terjebak dalam kumpulan ni. Apa dah? Litaghina, untuk mereka yang kita dah banyak kali jumpakan. Taghin daripada perkataan tagha. Allah suruh Nabi Musa dengan Nabi Harun berdakwah pada Firaun. Dan Allah begitu sebab. Kenapa? Innahu tagha. Sebab dia melampau. Jadi taghin untuk mereka yang melampau. Siapa yang melampau ni? Dia melampaui apa dia? Batas. Katalah ini batas Islam. Batas Islam. Melampaui batasnya, katalah sini setakat ni batas Islam. Dan batas Islam apa dia? Allah sebut dalam surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa. Jadi batas Islam ibadat pada Allah.
Ini batas dia. Bila dia sembah selain daripada Allah, ini tagut. Dia melampau, dia tak sembah Allah tapi sembah tagut. Dan kita dah belajar tagut ada berapa jenis? 3. Pertama, ma'bud, yang disembah, macam berhala, matahari, pokok. Yang kedua, apa dia? Muta'un, taghut yang ditaati kepada siapa ni? Orang ada kuasa lah. Taat pada pemerintah yang menyuruh benda yang bercanggah dengan Islam. Yang ketiga, matbu'un, pengikut siapa ni? Dia tak ada kuasa, dia bukan Tuhan, dia disembah, tapi ikut yang bukan daripada Quran dan Sunnah, kan? Istilah sekarang apa dia? Follower, kan? Follower ramai tapi ajaran tak betul. Ada ajaran terbaru apa dia? Perjalanan mimpi yang terakhir. Dia kena tangkap. Dapat 84,000 follower ramai juga tu. Tu jenis taghut. Apa-apa sembahan, apa-apa ibadat yang bukan daripada Allah dan Rasul, dia ni taghin, dan tempatnya neraka jahanam. Jadi senang je, kalau nak mengelak neraka jahanam, jangan jadi taghut. Jangan melampau daripada hukum Allah. Termasuk semua. Dia melampau daripada beribadat pada Allah. Ibadat apa? Yang selari dengan Rasul. Yang tak selari, taghut. Ma'abah apa dia? Tempat kembali. Perkataan ni pun menakutkan. Allah kata apa? Neraka jahanam untuk taghut sebagai tempat. Apa maksud tempat kembali? Tempat rumah dia lah. Bila tempat kembali, bila rumah dia tak akan pergi ke mana, duduk situ je. Tak keluar. Nak balik ke mana tu? Neraka. Okey. Berapa lama dia duduk ni? Labisina mereka tinggal. Fiha, dalamnya, dalam neraka jahanam. Ahqaba jamak kepada hiqbun. Hiqbun ni dalam bahasa Arab satu tempoh masa. Ada dalam tafsir Al-Muraghi dia kata satu tempoh masa yang tidak dikata apa. Tapi ada pendapat mengatakan dia 80 tahun. Satu hiqbun 80 tahun. Tapi ini ahqaban. Okey? Satu hiqbun 80 tahun. Satu tahun berapa hari? Tak, satu tahun berapa hari? 365 hari. Satu tahun. Sama dengan 365 hari. Dan 365 hari ini, satu hari dia, satu hari sama dengan 1,000 tahun. Ini kena kira ni. Siapa yang dapat matematik A+, cuba kira. Kalau satu hikbun sahaja 80 tahun. Dan setiap tahun 365 hari. Dan setiap hari dalam setahun bersama dengan 1,000 tahun. Kalau 80 tahun berapa lama? Kalau ahqaban berapa lama? Sebab itulah ada ulama dia kata satu masa neraka akan habis. Dan akhirnya orang akan keluar semua. Dalilnya apa ayat ni? Mereka akan tinggal dalam berkurun-kurun. Apa makna berkurun-kurun? Sampai satu masa dia keluar. Pendapat siapa tu? Ibn Qayyim Al-Jauzi. Tapi pendapat tu sangat tidak tepatlah. Banyak ulama menolak dan banyak dalil dari Al-Quran. Allah kata khalidina fiha abada. Ada 2-3 ayat. Kekal di dalamnya abadan, selama-lamanya. Cuma Allah sebut ahqaban dalam ayat ni nak beritahu mereka tinggal lama.
bukan makna akhirnya keluar, tak. Jadi siapa yang buat dosa ni, fikirlah ni. Satu hari sama 1000 tahun, lepas tu kali pula 80 tahun. Kali pula ada satu kisah saya dengar daripada ceramah. Seorang yang alim, soleh. Wanita ni, tak tahulah apa masalah, nak tumpah rumah dia. Wanita ni cantik. Dan tak ada tempat lain. Dia pun tak ada pilihan. Kalau aku tolakkan, wanita ni boleh mati di luar tu. Kalau aku terima, boleh menggoda iman aku. Tapi dia tak ada pilihan. Dia kata, okey, kamu duduk kat situ, kat ruang tamu, aku duduk dalam bilik. Bila kamu nampak aku nak keluar je, kamu keluar sekejap. Wanita ni kata, aku nak tumpah sampai pagi besok. Okey, bila malam tu, syaitan biasa kan, seorang sama seorang. Ini bukan dua orang ni. Dua orang pun tewas, ini seorang sama seorang. Bila syaitan hasut dia nak apa ni? Alah, dia perempuan tu kesian duduk seorang-seorang kat luar kan. Pergilah teman dia. Dia berkata, okey. Dia bercakap dengan nafsu dia. Kalau kamu nak buat benda tu, aku nak test kamu. Dia pun nyalakan api, dia pun letak jari. Kalau kamu boleh tahan, pergi buat maksiat tu. Dia pun letak jari sampai terbakar. Sampai terbakar, dia tarik. Sakitlah. Jadi sakit tak jadi. Lepas tu, tak berapa lama, datang lagi syaitan hasut dia. Alah, pergilah. Okey, dia bercakap dengan nafsu dia. Kalau kamu sanggup dibakar, boleh buat maksiat. Dia letak jari dia kedua. Terbakar sikit, dia tarik. Akhir sekali dia kata, aku tak sanggup. Api yang kat dunia, dibanding dengan akhirat, berapa kali? 69 kali ganda. Api kat dunia sekali ganda pun aku dah tak sanggup, baru kena jari. Macam mana aku nak duduk ni? Satu hari sama dengan 1000 tahun, kali 80 tahun, kali selama-lamanya. Ini ayat ni boleh menjadi benteng untuk kita buat daripada melakukan maksiat. Dan juga ayat ni boleh menjadi benteng pendorong untuk kita buat amal soleh. Salafus soleh, dia tak boleh tidur malam. Sebab apa? Tengok ni. Macam mana aku nak tidur ni? Dia rasa macam api neraka di depan dia. Bila dia tak boleh tidur, dia buat apa? Dia solat malam. Sebagai bekalan dan benteng untuk selamat daripada neraka Jahannam. Jadi ingat api neraka, tak jadi tidur dan solat. Betul? Kita tak sempat ingat api neraka, dah tertidur. Kan? Okey, kita perambil ayat ni. Bagi Faisal dapat pahala penuh. La yazukuna. Mereka tidak merasa. Fiha, dalamnya, bardan. Bardan sejuk. Sejuk. Wala syarabah, dan tidak. Syarabah apa? Minuman. Apa maksud ni? Apa yang Allah nak beritahu? Neraka Jahannam, duduk lama, kemudian dalam neraka panas kan? Mungkin ahli neraka terfikir ada kok minuman. Ataupun ada pun ketika-ketika datang musim sejuk. Maka Allah kata, mereka tak akan rasa sejuk dan minuman. Apa beza dua ni? Minuman dengan sejuk. Dia ada dua benda tu pun salah satu yang boleh menyejukkan kita. Pertama, kadang-kadang cuaca panas tapi kita minum air sejuk. Okey sikit kan? Kadang-kadang terbalik. Cuaca sejuk, kita minum air panas tapi cuaca sejuk, okey, seimbang kan? Jadi Allah nak beritahu, dalam neraka cuaca dah panas, barda ni dia tak akan rasa sejuk di luar. Kat dalam macam mana? Sejuk tak? Tak. Syaraban, minuman yang menyejukkan kat dalam pun tak ada. Makna dalam panas, luar pun panas. Boleh? Dan apa minumannya, kita sambung minggu depan. Jadi siapa nak tahu minuman neraka, datang minggu depan. Tengok ada tak
Pepsi ke Coca-Cola. Okey, kita terus pada soal jawab. Buku ni kita baca malam. Siapa nak tahu minuman neraka? Belum ada soalan? Okey, salam Ustaz. Waalaikumsalam. Ada seorang ustaz dalam satu video viral kata ada neraka yang sejuk. Ada dalil tak? Betul, ada dalil. Dalam satu hadis, neraka berkata pada Tuhan, aku dah tak tahan sangat, sebahagian aku memakan sebahagian yang lain. Jadi Allah jadikan neraka tu dua musim. Satu musim sejuk dan satu musim panas. Kalau panas, terlalu panas. Kalau sejuk, terlalu sejuk. Dua-dua azab. Dua-dua azab. Nak tahu? Cuba duduk dalam peti ais satu hari. Freezer, duduk dalam freezer. Dia kalau terlalu sejuk pun menyeksakan, terlalu panas pun menyeksakan. Ayat dah menakutkan, tapi susah nak menginsafkan. Sebab ada ron. Ron ni makna hati kita terlalu cinta dunia, takut pada kematian, cinta pada anak, cinta pada kerjaya. Jadi bila ada cinta dunia tu, kesan ayat Quran tak kuat. Kalau seseorang dalam edah, boleh kita buat majlis pernikahan untuk anaknya dalam waktu PKP ni. Semua dia jadi berapa orang nak tahu? Tak, perempuan dalam edah. Soalan dia perempuan dalam edah. Dia nak buat majlis perkahwinan anak dia. Jadi ni nak kahwin anak dia, bukan dia. Boleh, tak ada masalah. Anak dia bukan dalam edah. Yang tak boleh dia. Tak ada masalah. Tak, sekarang kahwin musim PKP ni buat kat mana? Pejabat agama lah, keluarlah. Sebaik-baik jangan keluar lah. Sebaik-baik jangan keluar kalau dalam tempoh edah. Walaupun ada pendapat mengatakan boleh keluar kalau siang hari, kalau ada keperluan. Tapi bila malam, kena balik dan tidur di rumah. Apa dia?
Okey. Soalan dia, duit riba ataupun EPF yang ada unsur haram lah, ke mana kita nak salurkan? Boleh tak kita bagi pada asnaf? Jawapannya, boleh. Sebab duit haram tu hanya haram kepada tuan punya. Bila keluar daripada dia, dia tak haram. Apa dalil? Dalilnya ialah tidak ada dalil yang mengatakan tak boleh. Siapa yang mengatakan haram, dia kena bagi dalil kata haram. Sebab Allah kata haram kepada siapa? Yang mengambil riba tu, yang mengambil rasuah. Tapi bila duit tu dikeluarkan kepada orang lain tak ambil rasuah, orang lain tak ambil riba, yang ambil riba dia. Jadi kalau nak bagi duit riba yang haram kepada asnaf, nak buat masjid tak salah. Ulama mengatakan tak salah. Cuma yang memberi tu, tuan punya yang terlibat dengan riba, dia tak akan dapat pahala sedekah. Sebab duit tu duit haram. Allah tak akan terima sedekah kecuali daripada sumber yang halal. Itu je. Dia tak dapat pahala sedekah. Tapi duit tu boleh tak digunakan untuk fakir miskin? Jawapannya boleh. Siapa yang mengatakan tak boleh, bagi dalil. Memang kita selalu dengarkan, duit haram ni hanya boleh buat longkang, parik, tandas, kan, wakaf. Tapi apa dalil? Itulah saya tanya. Mana dalilnya? Okey, ada pelajar yang bertanya, apa dalil ada neraka yang sejuk? Dalilnya ialah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, ishtakat an-naru ila rabbiha faqalat rabbi akala ba'di ba'da fa'adhina laha binafasaini nafasin fi syita wa nafasin fi saif فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. Okey. Maksud hadis ni hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah SAW, api neraka telah mengadu pada Tuhannya. Apa aduan neraka pada Tuhan? Rabbi akala ba'di ba'da. Wahai Tuhan, kami ni dah panas sangat sampai sesama kami memakan sesama kami, kata neraka. Maka Allah kata, Nabi bersabda, fa'azina laha, maka Allah mengizinkan bagi neraka binafasaini, dengan dua musim. Iaitu nafasin fi syita, satu nafas di musim sejuk, wa nafasin fi saif, dan satu musim di musim panas. Tetapi Nabi sambung, fa'ashaddu ma tajiduna minal har. Bila panas, terlampau panas, dan wa ashaddu ma tajiduna minaz zamharir, dan bila sejuk terlampau sejuk. Mana dalam bentuk azab lah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz ada cerita bersekabut kan? Ya. Orang yang budak ni dia bid'ah, dia buat bid'ah. Yang bid'ah ni orang yang buat bid'ah ni masuk neraka ke Ustaz? Tak, kita tak boleh menghukum lah. Kita tak boleh menghukum. Cuma kita kata amalan bid'ah tu, Nabi bersabda dalam satu hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal yang bukan daripada kami, maka ia tertolak. Kita sebut berdasarkan hadis je. Masalah nak menghukum dia masuk neraka ke syurga ke, itu bukan hak kita lah. Tapi soalan saya, bid'ah ni ada dari dua segi kan? Segi amalan, Ada apa? dari segi maksudnya ada dua. Ada dua jenis. Okey, teruskan. Dari segi amalan dan dari segi akidah kan? Tak faham soalan. Dia Nabi kata kullu bid'atin dalalah, semua bid'ah adalah sesat. Walaupun ada sebahagian ulama kata bid'ah terbagi pada dua. Satu bid'ah sayyi'ah, satu lagi bid'ah hasanah. Tapi pendapat paling kuat bid'ah itu adalah satu. Nabi kata semua yang bukan daripada aku, dia tertolak. Okey. Adik,
Soalan dah habis ke belum? Siapa ni? Nur Iman ke? Ha? Nur Iman, boleh lengkapkan soalan? Ha? Putus? Ustaz, orang Islam yang jahil dikira munafik juga ke? Macam mana kedudukan mereka di akhirat nanti? Sama ke dengan munafik yang faham Islam? Tak, dia bila jahil, dia tak bukan orang munafik. Dia munafik ni apa makna? Dia munafik ialah orang yang menyembunyikan orang munafik ialah orang yang menyembunyikan kekufuran. Maknanya, jelas tak bagi orang munafik ni kekufuran? Jelas. Jelas tak bagi orang munafik ni Islam? Jelas. Jadi, orang munafik bukan orang jahil. Jadi, bila jahil, dia bukan munafik. Munafik kena dia tolak Islam secara jelas dalam keadaan dia sedar. Jahil ni termasuk apa dia? Termasuk waladhdallin, orang yang sesat. Sebab apa? Sebab tidak berilmu. Dan kewajipan dia kena belajarlah. Cuma jahil ni kadang-kadang boleh jadi teruk. Bila? Bila jahil murakkab. Dia jahil tapi dia tak tahu bahawa dia jahil. Itu dia panggil jahil murakkab. Bodoh sombong. Ustaz, adakah benar baca buku tafsir, hadis, tauhid dan kitab mustabah yang lain kalau baca dengan sendiriannya dianggap belajar dengan syaitan? Tak, yang berkata belajar tanpa berguru adalah syaitan, gurunya adalah syaitan, dia bukan hadis. Kenyataan yang mengatakan belajar tanpa guru adalah gurunya syaitan, itu bukan hadis. Itu satu. Yang kedua, bila kita baca buku ataupun kita ikut kelas live, ni bukan tak berguru, bergurulah. Berapa banyak ulama yang ilmu mereka dapat daripada pembacaan mereka. Jadi bila kita kenal siapa penulis dan kita tahu itu adalah ulama yang diiktiraf ilmunya okey, maka sebenarnya bila kita baca buku dia, kita bergurulah. Kecuali buku tu memang tak ada penulis. Penulisnya ialah hantu. Itu belajar tanpa guru. Wallahu a'lam. Jika terlanggar iddah, apa perlu buat? Jika sudah terlanggar iddah, apa perlu buat? Bila sudah terlanggar iddah, dia tak ada kafarah apa-apa, dia bertobat je. Bertobat je. Assalamualaikum Ustaz. Kebanyakan kita menghafal ayat 1000 dinar, tetapi waktu bila sesuai dibaca? Tak, ayat 1000 dinar, pertama, ayat 1000 dinar tak ada dalam Quran. Kena jelas. Yang ada, ayat daripada surah At-Talaq. Dan dinamakan 1000 dinar bukan daripada hadis Nabi, bukan daripada ulama. Kemudian yang kedua, dia bukan, bila sebut ayat 1000 dinar, seolah dia satu ayat. Kan? Ayat 1000 dinar. Dia sebenarnya ayat 1000 dinar tu, yang konon kata 1000 dinar, dia bukan satu ayat. Tapi dia tak sampai bukan dua ayat dan bukan satu ayat pun. Dia di hujung ayat yang kedua surah At-Talaq. Kan? Hujung ayatnya, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Habis ayat tu. Lepas tu sambung ayat yang ketiga, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Itu pun tak habis ayat 3. Jadi ayat yang kita kononnya kata 1000 dinar, sebenarnya dia bukan satu ayat, bukan dua ayat. Setengah ayat pun bukan. Hujung ayat yang kedua, surah At-Talaq, dan permulaan ayat ketiga. Dua. Yang ketiga, ayat 1000 dinar ni cerita tentang apa? Tentang penceraian. Iaitu siapa yang bercerai, menceraikan isterinya kerana takut pada Allah, maka Allah akan baginya jalan keluar. Iaitu mungkin dia akan menjadi rujuk balik dan jadi rumah tangganya lagi lebih baik daripada sebelum tu, dan Allah akan bagi rezeki yang lebih baik. Jadi ayat ni asalnya turun pasal berkenaan penceraian. Tapi boleh tak kita guna untuk masalah lain? Boleh je, tak ada masalah.
Tapi jangan fokus kepada apa? Rezeki. Jangan fokus pada rezeki. Sebab tu Allah mulakan bukan Allah bagi rezeki yang tak disangka. Yang pertama, Allah kata apa? Allah bagi jalan keluar daripada semua masalah. Rezeki nombor 2. Kadang-kadang rezeki tak disangka tapi masalah tak selesai. Jadi fokuslah. Fokus apa dia? Pertama, bertakwa. Bukan tampal ayat tu. Bukan hafal. Bukan baca. Jadi soalan bila baca ayat tu, tak ada, soalan tu tak relevan. So, ayat ni bukan untuk dibaca, bukan untuk dihafal, tapi untuk dihayati maksud dia. Iaitu, kita kena bertakwa pada Allah bila-bila masa, maka Allah janji masalah kita selesai dan rezeki kita akan diberi yang tak disangka. Wallahu a'lam. Bolehkah jadikan amalan sebelum witir solat taubat? Boleh jadi amalan? Boleh ke jadikan amalan sebelum solat witir buat solat taubat? Apa dia ni? Ayat Sibudina? Tak. Sebenarnya boleh ke dia nak jadikan amalan sebelum dia buat witir, dia buat solat sunat taubat? Oh, tak boleh. Sebab itu bukan daripada Nabi. Jadi maksud dia sebelum solat witir, solat sunat taubat. Tak boleh. Itu bukan sunnah Nabi. Nabi tak pernah sebelum witir, Nabi solat sunat taubat. Solat taubat ni, ada tak dalam Islam? Ada. Cuma Nabi tak sebutlah nama solat sunat taubat. Yang Nabi sebut apa dah? Tidak ada seseorang yang berdosa. Kemudian dia ambil wuduk. Kemudian ada solat 2 rakaat. Kemudian ada istighfar. Melainkan Allah ampunkan dosa. Jadi nama solat ni Nabi tak namakan solat sunat taubat. Tapi mafhumnya, bila solat setelah buat dosa, makna solat sunat taubat lah. Tapi bila disunatkan? Bukan sebelum witir. Bukan tengah malam. Tapi setelah buat dosa. Setelah buat dosa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Puan Kaliman bertawaf. Ya. Boleh Ustaz jelaskan tentang perselisihan pendapat yang mengatakan Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Perselisihan di antara para ulama lah, imam-imam terdahulu. Terima kasih. Dia perselisihan pendapat, tapi yang betulnya satu pendapat aja, iaitu Quran bukan makhluk. Quran bukan makhluk, dia sifat Allah. Kalau kita sebut makhluk tu, maka dia macam terasing daripada Allah. Macam langit makhluk, dan langit terasing daripada Allah. Manusia makhluk, dia terasing daripada Allah. Maka bila kita kata Quran tu makhluk, seolah Quran tu terasing daripada Allah. Sedangkan dia sifat Allah, kata-kata Allah. Dan Imam Ahmad Ibn Hanbal diseksa, diazab hanya kerana pertahankan Quran tu bukan makhluk. Wallahu a'lam. Maksud saya yang Quran yang kita nampak sekarang ni, yang tertulis, yang kita baca ni Ustaz, dia punya keadaan tu. Tak, itu bukan Quran. Maaf, itu bukan Quran. Itu dipanggil mashaf. Mashaf yang bercetak tu. Kalau kita nak kata masah ni makhluk, tak salah. Sebab dia memang makhluk pun, kertas, bercetak kan. Tapi kalau ayat Al-Quran, itu bukan makhluk. Wallahualam. Nanti vaksin nikah dengan pro-vaksin itu kira tak sepupu. Dia anti-vaksin kahwin dengan pro-vaksin. Okey, nikahnya tidak sah kalau tidak ada wali, kalau tidak ada saksi dan tak cukup syarat. Tapi kalau cukup syarat, ada wali, ada saksi, ada mahar, maka nikahnya sah walaupun antara anti-vaksin dan pro-vaksin. Sekupu. Tak, sekupu bukan syarat sah kahwin. Sepupu bukan syarat sah kahwin. Tepuk dada, tanya cinta. Ha? Sepupu tu nanti akan menjadikan masalah ke nanti? Kerana perbezaan tu, masa sepupu tu tak sepupu, mungkin dia jadi masalah tak kahwinan? Dia bukan masalah tak sekupu lah, berbeza pendapat lah. Macam orang Syiah kahwin dengan ahli sunnah lah. Itu masalah akidah. Dia sebenarnya pro-vaksin dengan anti-vaksin, dia tak ada
kaitan dengan akidah. Tak adalah yang anti vaksin jadi kafir ataupun pro vaksin ni jadi Muslim sejati. Tak ada. Jadi kalau tak ada kaitan akidah, kenapa kita nak bergaduh? Lemahnya kita, musuh hantar vaksin je bergaduh. Dahlah Quran sama-sama tak faham. Lepas tu hantar vaksin pula bergaduh kan, tuduh-menuduh. Akhirnya, target musuh apa dah? Supaya kita berpecah. Dan bila kita berpecah, kita akan menjadi semakin lemah. Saya dah cakap berkali-kali, yang orang kafir nak sebenarnya apa dia? Ialah punca perpecahan apa dah? Orang kafir kata apa? Wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadzal Quran. Orang kafir berkata, jangan bagi manusia dengar Quran. Jangan bagi mereka tadabbur. Kenapa? Bila mereka tadabbur Al-Quran, akidah mereka akan jadi kuat, mantap. Dan bila datang segala ujian, mereka tak akan goyah dan tak akan berpecah. Sebab mereka berpegang dengan bihablillah. Jadi orang kafir kata, pastikan buat apa saja supaya orang Islam jangan faham Al-Quran. Dan kalau dengar juga, walghaw fihi. Kalau ada juga orang Islam nak faham, nak tadabbur, walghaw. Walau apa dia? Buatlah kacau, buatlah urusan menyibukkan mereka sampai tak ada masa nak tadabbur Al-Quran. Duk sibuk benda yang lain. Itu strategi musuh. La'allakum taghlibun. Dengan cara ini saja, kata orang kafir, kita akan menang. Dengan cara apa? Orang Islam tak faham Quran, orang Islam bergaduh. Wallahu a'lam. Okay. Surah apa ni? Saya baca ayat apa tadi? Surah ni. Surah Fussilat. Surah Fussilat ayat 26. Okey dah? InsyaAllah kita jumpa lagi malam ni. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم